Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So kita mula dengan mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, Alhamdulillah, Pak kita jumpa pada malam ni. Jadi insyaAllah malam dia saya sebut minggu lepas. Malam ni kita akan ulang kaji untuk tajuk nun sukun, tanwin dan mim sukun. Okay, so minggu lepas kita dah masuk mim sukun. So untuk hari ni kita akan ulang baliklah ke dua tajuk tadi tu lah. Okay, so kita mula. Buku ada? Buku tajwid? Dah ada. Okay. Okay, nampak kat skrin? Okay, kalau tak nampak bagi tahu. Sebenarnya dia je kat buku so tak adalah kata apa? Tak adalah ni sangat alright. Okay. So kita akan masuk pelajaran hari ni. Kita ulang kaji je, iaitu nun sukun, tanwin dan mim sukun. Okay, so untuk ulang kaji hari ni saya akan ambil dua perkara je. Cara bacaan dan contoh dalam Quran lah. Okay, so kalau ada yang tak clear boleh bagi tahu. Okay, so kita mula dengan yang pertama. Okay. Alright, so kita tengok yang pertama apa tu? Hello. Okay. So kita mula yang pertama, apa kat sini, iaitu izhar halqi. Okay, nampak kalau tak nampak kat skrin pun boleh tengok dekat ni lah, dekat buku masing-masing. Okay, so hari ni kita akan tengok yang first, yang pertama adalah izhar halqi. Okay, dekat bawah tu huraian dia. Okay, hukum bacaan izhar halqi berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang enam. Ini huruf dia hamzah, ha, ain, ha, ra dengan kha. Okey, ada enam. Okey. So bila nun sukun ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan enam huruf tu, maka dia menjadi izhar. Izhar ni maksudnya apa dia? Apa yang kita nak belajar dengan nun sukun, tanwin dan mim sukun ini adalah cara sebut huruf nun itulah ataupun mim tadi Okay, so yang pertama ni adalah izhar halqi. Apa maksud izhar ni? Jelas. So maksudnya kita akan baca nun itu dengan jelas. Okay, maksudnya menjelaskan bunyi nun ataupun tanwin lah. So kita pergi yang pertama. Okay, siapa yang boleh baca, boleh follow baca, ikut. Kalau tak dapat, baca dekat tempat masing-masing lah. Okay, so saya mula dengan yang pertama. Wa min ayatihi. Dapat? Wa min ayatihi. Jadi dekat mana hukum izhar tadi? Nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu hamzah. Wa min ayatihi. Okay, sama-sama kita baca. Kalau ada yang boleh baca. 1, 2, mula. Wa min ayatihi. Okey. Yang kedua, sebelah dia ni apa bertemu apa kat sini? Ra bertemu ha. Tanwin bertemu ha. So kita baca asihrun hadza. Boleh asihrun hadza. Bunyi run itu, tanwin itu jelas. Okey, asihrun hadza. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Asihrun hadza. Okey, yang ketiga sebelah dia. Okey, an'amta. Boleh? An'amta. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. An'amta. Okey, apa bertemu apa? Nun bertemu ain. Okey, so itu adalah izhar halqi lah. So yang bawah ni pun sama, tanwin bertemu ha. Okey, sebelah dia nun mati bertemu ra. Yang terakhir ni tanwin bertemu kha. Okey, saya laju sikitlah, kita just ulang kaji. Tapi kalau laju sangat bagi tahu Okey, so secara asasnya bacaan izhar halqi ini adalah menjelaskan bunyi nun atau tanwin lah bila bertemu dengan 6 huruf izhar halqi. Hamzah, ha, ain, ha, ra dengan kha. Okey, boleh?
Okay, ada nak tanya untuk yang pertama ni izhar halqi? Tak ada ya? Okey. So seterusnya ni contoh dia lah. Okey, yang kedua, kat sini idgham bi gunnah. Okey, yang kedua sebelah dia muka surat sebelah. Yang ni tak ada muka surat. Okey, so idgham bi gunnah, apa maksud idgham ni? Dengung. Tak. Okey, idgham adalah masuk. Hukum idgham adalah masuk dengung gunnah. Gunnah ini baru maksudnya dengung. Idgham tu masuk dengan dengung. Itu maksudnya. Okey, masuk bi dengan dengung kan, bismillah kan, dengan nama Allah kan. So bi gunnah dengan nama dengan gunnah. Okey. So huruf dia ada 4 juga, ada 4 iaitu nun mati ataupun tanwin tadi bertemu dengan 4 huruf ni dia akan menjadi idgham bi gunnah. Okey. So persoalan dia macam mana kita nak baca? Okey, yang pertama ni nun mati bertemu ya. Okay, saya baca liman yasha'u. Liman yasha'u. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada huruf nun bertemu ya. Kan huruf ya kan salah satu huruf dia. Okey. Huruf nun bertemu ya. Okey, so kita akan baca macam mana nun ini akan masuk ke dalam huruf ya. Okey, so macam mana dia masuk? Bila dia masuk, automatik huruf ya ini ada tanda sabdu. Okey, dan huruf nun ini terbuang. Ataupun dia hilang lah. Dia tak hilang nanti dia masuk ke dalam huruf ya. Macam mana kita dia masuk? Ada bunyi sabdu tu lah. Dan dengung. So kita baca liman yasha'u. Boleh? Liman yasha'u berserta dengung. Maksudnya kita akan panjangkan bacaan. Boleh ke? Boleh. Sama-sama kita baca. Okay, saya baca dulu. Liman yasha'u. Okay, sama-sama. 1, 2, mula. Liman yasha'u. Okay, liman panjang sikit. Okay, yang kedua. Ni apa tadi? Nun bertemu mim. So kita akan baca sama juga huruf nun ni dah hilang. So kita terus lompat ke huruf sebelah. Kat sini huruf mim ni dah ada tanda sabdu. So kita kena panjangkanlah. Mim ma lillahi. Jangan baca huruf nun dah. Terus lompat ke huruf mim. Mim ma lillahi. Boleh? Mim ma lillahi. Okay. So kita cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. Min malillahi. Okay, malillahi. Okay, tak apa. Yang kedua, baris yang kedua tu, ni apa bertemu apa? Tanwin bertemu nun. So kita baca yauma izin nadhiratun. Yauma izin nadhiratun. Kita terus masuk ke dalam huruf nun tu lah. Okay, yauma izin nadhiratun. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Yauma izin nasiratun. Okay, nadhiratun. Huruf dot Okay, ada kena tanya? Belum Okay, yang keempat terakhir sini. Khairun wa abqa. Maksudnya satu baris dibuang dan diganti dengan huruf berbaris sabdu berserta dengung. Dengung ni maksudnya kita akan panjang ataupun tahan bacaan. Khairun wa abqa. Boleh? Khairun wa abqa. Bunyi dia akan jadi begitulah. Khairu wa abqa. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Khairu abqa. Alright. Ada nak tanya untuk idgham bi gunnah? Tak ada Okey. Kalau ada nak tanya boleh tanya je InsyaAllah mana yang boleh jawab tu saya jawablah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah yang seterusnya iaitu idgham bila gunnah. Tadi idgham bi gunnah, yang ini dia ada tambahan huruf la. Apa maksud la? Kan la ilaha illallah kan, tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidaklah. Okey, idgham bila dia tidak masuk dengan dengung. Maksudnya dia jelas. Okey. So bila kita baca yang ini huruf lam dengan ra je. Ada 2 huruf saja. Tadi ada 4 mim nun waw ya. Kalau yang ini dah ada 2 sahajalah lam dengan ra. So macam mana kita nak baca?
kita akan baca yubayyin lana. Yubayyin lana. Automatik huruf nun ni dimasukkanlah ke dalam huruf lam yang bersabut. Yubayyin lana. Tidak ada dengung. Boleh? Boleh? Okey, kita cuba baca sama-sama. Okey, saya baca dahulu. Yubayyin lana. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. Yubayyin. Okey, yang kedua sebelah ni tawwabar rahiman. Boleh? Tawwabar rahiman. Okey, sama-sama kita baca. Ini tanwin bertemu ra lah. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Tawwabar-Rahiman. Alright. Ada nak tanya? Belum Okey, terus kita masuk seterusnya. Okey, yang keempat adalah iklab. Apa maksud iklab? Kolbun. Apa maksud hati? Maksud hati. Hati ni maksudnya dia sentiasa berbolak-balik. Selalu dia ada, kita kata selalu bertukarlah, kejap baik, kejap kalau tak baik dia kurang baiklah. Okey. So iklab ni adalah tukar. Apa yang kita akan tukar? Kita akan tukar huruf nun tadi, okey, huruf nun dengan huruf mim. Kan asalnya kan nun sukun atau tanwin. Okey. Alright, bertemu dengan huruf ba, dia akan bertukar menjadi mim sukun. Ini kena online ke? Bunyi dia mim sukun ataupun tanwin tu ada tanda mim. Okey. So dia ada situlah. Right, bunyi dia akan bertukar menjadi bunyi mim dekat situ. So kita baca contoh kat sini, mim ba'di. Huruf nun itu akan bertukar menjadi huruf ba. Okey, mim ba'di. Berserta dengung lah. Maksudnya bunyi dia akan jadi panjang sedikit. Boleh? Min ba'di. Right. Dapat? Okey, kita cuba baca sama-sama. 1, 2, mula. Mim ba'di. Yang kedua, bawah ni, ni tanwin. Tadi huruf nun. Ini tanwin. Sami'un basirun. Boleh? Sami'un basirun. Okay, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Okey, ada kena tanya? Ain tu bacaan dia macam mana? Bertemu mim atas kecil tu Maksudnya kita akan baca sami'un. Tanwin tadi dia seolah-olah ain tu bertemu dengan huruf mim yang berbaris setelah sami'un basir. Okey. Boleh? Okey. Okey, panjang dengung selalunya 2 harakat. Maksudnya kita tahan tu kadar dia 2 harakat, mim ba'di. Okey. Tapi kalau nak lebih sempurna, baca 3 ataupun 4 harakat lah, panjangkan sikit, mim ba'di. Dia tidak ada apa kita kata, dia jangan terlalu pendek lah, jangan baca mim ba'di. Baca panjang sedikit, mim ba'di. So bila orang sebelah kita dengar, dia tahu kita baca panjang. Boleh Puan Nurliza? Okey. Ada lain nak tanya lagi? Kalau nak ni boleh PM boleh DM, direct message saya je. Okey. Dengung ini kita akan panjangkan bacaan dia lah. Right? Ataupun tahan bunyi tu Tahan nun tu lah, mim, tahan mim ba'di. Right? Okey, ada lain nak tanya? Tak ada Okey, saya terus. Yang terakhir untuk hukum nun sukun adalah ifa hakiki. Okey, apa maksud ifa? Ifa maksudnya sembunyi. Kita akan sembunyikan huruf nun sukun di sisi huruf sebelah berserta dengung. Okey, dia ada dengung jugalah. Ifa hakiki ni dia ada dengung. So hurufnya ada berapa kat sini? Ta hingga kaf ni ada berapa situ? 15. Betul, ada 15 huruf. Okey, kalau senang nak ingat, selain huruf izhar, ifa dan selain huruf izhar, iklab dan idgham. Okey, tolak huruf tu semua yang lain tu adalah huruf ifa hakiki.
maki. So macam mana kita nak baca? Kita akan baca huruf nun itu secara sembunyi. Ataupun bahasa mudah yang lain, jangan sebut nun sukun tepat pada makhraj beserta dengung. Makhraj nun dekat mana? Kan kalau kita baca an kan, maksudnya lidah anna, lidah kita akan terus kena ke langit kan. Anna. So dalam ikhfa ni jangan bagi kena di langit. Setelah dan dengung, maksudnya panjangkan sedikit tempo bacaan. Boleh? Okey, so kita baca yang pertama. Ni nun mati bertemu dengan ta kan. Okey, saya baca muntaziruna. Boleh? Muntaziruna. Munta. Jangan baca jelas. Kalau baca jelas dia akan jadi muntaziruna. Kalau muntaziruna dia akan jadi izhar. Jadilah dia akan jadi jelas. Kita tak nak jelas, kita nak sembunyi. Jangan bagi kena muntaziruna. Lidah kita kan, insya-Allah kita boleh kawal Okey, sama-sama kita baca 1 2 mula. Muntaziru. Okey, ada kena tanya? Tak ada Okey, kalau saya laju bagi tahu Okey, seterusnya kat sini tanwin bertemu dengan sa. Sahaban siqalan. Boleh? Sahaban siqalan. Sahaban siqalan. Bansi. Okey, jangan baca sahaban. Kalau ban bunyi nun tu jelas, dia akan jadi izhar. Kita nak dengungkanlah sahaban siqalan. Okey. Sama-sama kita baca. Okey, 1 2 mula. Sahaban siqalan. Okey. Ada nak tanya? Belum Okey, seterusnya huruf yang ke contoh sebelah tu. Anjainakum. Boleh? Anjainakum. Okey, sama-sama kita baca. 1 2 mula. Okey. Yang seterusnya saya baca yang bawah lagi ni. Kalau sini kat bawah lah kalau kat slide tanwin bertemu dal. Okey. Kaukabun durriyun. Tepi sabtu tu Okey. Kaukabun durriyun. Okey, kaukabun durriyun. Okey, sama-sama kita cuba baca. 1 2 mula. Kaukabun Durriyun. Okey, ada kena tanya? Belum Okey, seterusnya yang ni nun mati bertemu dengan zat. Tunzirhum. Boleh? Tunzirhum. Okey, sama-sama kita baca. 1 2 mula. Okey, ada kena tanya? Tak ada Okey, so terus kita tengok satu lagi contoh. Yang ni apa? Tanwin bertemu dengan zai kan? Zai. So kita baca nafsan zakiyatan. Okey, nafsan zakiyatan. Okey, boleh? Nafsan zakiyatan. Okey, sama-sama kita baca. 1 2 mula. Nafsan Zakiyatan. Ada yang kena tanya? Apa bagi dia? Apa bagi dia? Tak ada? Okey. Tadi nak tanya, so saya rasa kita cuba tengok dekat Quran, tapi kita go through terus. Maksud saya kita tengok terus cari hukum Okey. Tengok kat skrin boleh Saya ambil muka surat belakang. Okey. So kalau nak tengok boleh tengok muka surat 500, kalau tak boleh tengok kat skrin saya je. Okey. So kita tengok sama-sama hukum dekat sini, muka surat 500 ni. Okey. Terus je fokus kat skrin ni, saya akan tunjuk pasal kita tengok sama-sama hukum apa kat situ Hukum nun je, tak ada hukum lain. Hukum nun sukun sahaja. Selain daripada nun sukun kita tengoklah keadaan Okey. So, kita pergi yang pertama. Okey, baris yang pertama. Okey. Ada tak hukum nun sukun di sini? Sukun.
Okey, saya rasa takut laju sangat. Okey, cuba dalam 5 minit tengok je hukum dekat muka surat 500. Cuba kalau ada Quran boleh tengok. Kalau tak ni saya kecilkan sikit. Takut tak nampak. Okey, tak nampak. Okey, muka surat 500. Kalau ada Quran boleh tengok Quran. Muka surat 500 tu cuba tanda sebanyak mungkin hukum dulu yang kita jumpa. And then nanti dalam 5 minit tak perlu cari ni sangat just nak cari je lah mana yang terjumpa. So nanti kita tahu sama-sama hukum tu hukum apa so tak terlalu ni hukum nun sukun sahaja. Nun tadi izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Idgham tu ada dua lah. Okey. Cuba cari muka surat 500. Kalau nak tanya boleh tanya kalau tak boleh nak ni chat je direct message. Okey, 3 minit lagi. Cari tu je, tak payah tak perlu sangatlah. Tak perlu tengok hukum tu apa. Kalau tahu hukum tu bagus, kalau tak dapat tengok je hukum yang jumpa Nanti kita sama-sama. Yes, minit lagi. Nun sukun sahaja Boleh okey. Siapa yang saya tadi mute, so kalau nanti boleh unmute ya. Okey. So kita terus muka surat 500. Okey. So kita tengok baris yang pertama ada ke tidak? Ada. Tak ada Okey. Baris yang kedua dekat sini ada ke tidak? Ada. Ada kan? Baris yang kedua tu kan? Qaumam bima. Apa hukum kat sini qaumam bima tu? Apa? Iqlab kan? Qaumam bima. So bila kita baca qaumam bima, dia akan jadi iqlab lah. Okey. Yang ke seterusnya, apa dia lagi kat situ? Man amila. Nun mati bertemu dengan ain. Apa hukumnya di sini? Apa hukum dia? Izhar halki kan? Nun mati bertemu dengan ain. Okey, seterusnya apa lagi kat situ? Salihan fali nafsih. Tanwin bertemu fa. Apa hukumnya di situ?
Tanwin bertemu dengan fa. Kalau Quran berwarna, dia mesti ada warna. Warna apa kat situ? Dia akan warna hijau lah. Apa hukumnya? Ifa hakiki. Boleh kan setakat ni? Jumpa? Jumpa kalau saya laju boleh bagi tahu. Terus baris yang ketiga. Okey, baris yang ketiga ada ke tidak? Nun mati bertemu hamzah. Ada kan satu tu nun mati bertemu hamzah. Apa hukumnya di sini? Nun mati bertemu hamzah hukumnya Izhar halki. So kita akan baca dia waman asa'a. Dia akan jadi jelaslah. Okey. Terus baris yang keempat bawah ni ada tak? baris yang keempat. Tak ada kan? Okey, baris yang kelima seterusnya tu. Ada tak kat sini? Tanwin. Ada kan tanwin bertemu dengan mim. Apa hukumnya di situ? Idgham dengan Idgham bi gunnah. Okey, dia akan jadi dengunglah bayyinatim mina. Okey, bayyinatim mina. Okey, boleh? Minah. Okey, bawah dia fa makhtalafu baris ni ada ke tidak? Mim. Ni kan nun bertemu dengan ba dan tanwin bertemu dengan ba. Apa hukumnya di sini? Apa hukum dia? Iqlab. Okey, boleh hukumnya iqlab illa mim ba'di ma ja'ahu. Boleh? Ada kena tanya? Ini mim nun mati ni apa saya yang tadi di baris ni? Yang mana? Mim ba'di ni? Ni iqlab. Ikhlas. Apa? Iqlab. Nun mati bertemu dengan ba ataupun kat sini tanwin bertemu ba. Boleh? Dia akan tanda mim Ustaz. Betul. Dia mesti ada tanda mim dekat situ. Ada kita jumpa lagi tadi kan. Dia mesti ada jumpa mim dekat situ. Okey. Dapat? Okey, ada lain nak tanya? Tak ada Okey. Seterusnya. Tak ada. Okey, baris bawah dia. Ada tak? Tak ada. Okey, baris yang ini tak ada. Bawah lagi ni summa ja'alnaka, ada tak? Tanwin. Ada kan? Tanwin bertemu dengan mim. So syari'atim mina. Ya, syari'atim mina. Apa hukum ni tanwin bertemu mim ni? Birunah. Idgham bi gunnah. Idgham birunah. Okay, so kita akan baca syari'atim mina. Dengar Ustaz. Dengung lah. Idgham bi gunnah dengan dengung. Tanwin dia huruf mim kan? Tanwin pula. Sorry. Sebab dia kat huruf mim lah. Right. So seterusnya bawah dia ada tak yang di sini? Ahwa allazi ni? Tak ada. Ada kan sini kan? Nun mati bertemu ya. So kita baca macam mana? Nun mati bertemu ya Ustaz. Lan yughnu. Kan nun mati bertemu ya kan? So hukum dia idgham bi gunnah. Kan bawah ni. Dekat mana Ustaz? Ahwa allazina yang baca apa ni? Ahwa. Bawah dia lah. Syari'atim tadi tanwin bertemu mim. Yang ini nun mati bertemu dengan ya. So kita baca innahum la yughnu. Jumpa? Jumpa ke Cik Alis? Jumpa. Right. So seterusnya nun mati bertemu kaf. Angka. Apa hukumnya di sini? Angka Ifa hakiki kan? Angka. Kita baca nun itu tidak jelas. So dia akan jadi innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Betul lah. Okey. hakiki. Boleh? Cik ada kena tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Seterusnya baris bawah. Bawah ni ada tak? Ni kan yang pertama ni tanwin bertemu dengan waw. Apa hukum dekat sini? Syai'an ni bertemu waw. Idgham birunah. Betul, idgham bi gunnah. So kita akan baca syai'an wa inna. Syai'an wa inna. Lepas? Syai'an. Au. Dia bunyi waw. Syai'an seolah-olah waw itu ada tanda sabdu. So kita baca syai'an wa inna. Beserta dengung. Right.
So terusnya ada lagi tak ada kat sini tanwin bertemu waw juga. Ba'di wallahu. Boleh ba'di wallahu. Jumpa? Okey, terus baris bawah lagi ni ada tak? Ada ni kan? Temu ya. Betul, tanwin bertemu dengan waw. Ini waw. Dia hudan ni ya tu dia punya package lah. Okey, ada kecil kalau ikutkan. So kita baca wa hudaw warah. Wa hudaw warah. Okey. Wa hudaw warah. Okey, boleh? Boleh ke? Ada kena tanya? Tak ada eh. Okey, seterusnya warahmatul li. Warahmatul li. Warahmatul li. Tanwin bertemu dengan lam. Apa hukumnya di sini? Idgham bila gunnah. Warahmatul li. Okey. Yang terakhir tanwin bertemu dengan ya itulah kat sini. Liqaumi yuqinun. Boleh liqaumi yuqinun. Tanwin bertemu dengan ya. Apa hukumnya di sini? Idgham bi gunnah. Okey. Ada kena tanya? Tak ada. Okey, seterusnya baris bawah lagi. Ada tak kat sini? Nun mati bertemu nun. Betul, nun mati bertemu nun. Hukumnya idgham bi gunnah. An naj'alahu. Kita baca dia an naj'alahu. Baik. Boleh ada kena tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, terus. Tanwin mati tanwin dengan mim. Okey, kat bawah ni kan. Sorry. Ni tiga terakhir tu. Apa dia? Yang pertama tu tanwin bertemu dengan Mim. mim. Okey. Sawa'am mahyahum. Apa kat situ? Idgham bi gunnah. Boleh? Okey, seterusnya baris yang kedua daripada bawah ni ada tak? Tak ada. Tak ada. Baris yang terakhir ada satu tu kan? Kullu nafsim bima. Tanwin bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Iqlab kan? Okey, so kita baca walitu jaza kullu nafsim bima. Okey, boleh? Ada kena tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. So itu contohlah dekat sini untuk cari hukum nun sukun. So hukum nun sukun ini sebenarnya sangat banyaklah. Right? So adakah apa-apa nak tanya untuk hukum nun sukun tadi? Tak ada Ustaz. Tak ada eh. Kena rajin ulang kaji. Okey, boleh. Lain tak ada yang tanya. Okey, yang seterusnya kita masuk satu lagi pelajaran. Ni yang kita masuk minggu lepas. Sorry. Okay. Okay, so kita masuk seterusnya satu lagi untuk kita ulang kaji hari ini. Hukum nun sukun. Hukum nun pula. Hukum seterusnya iaitu mim sukun. Okay. Mim suka Ustaz. Mim sukun. Ya. Okay, mim matilah. Okay, ni kita dah masuk. Mim mati. Mim mati. Mim sukun sama je. Ya, tak boleh buka. Okay. Alright. So kita masuk yang seterusnya. Mim sukun. Ni minggu lepas tu pelajaran. Okay, so tak apa kita ulang balik sikit. Okay, hukum mim sukun sebenarnya sangat senang. Berbeza dengan nun ataupun tanwin. Okay, apa perbezaan dia kalau nun dengan tadi nun dengan mim. Okay, kalau nun dia ada pasanganlah nun dengan tanwin. Okay, dia ada dua. Nun satu, tanwin satu lagi lah. Okay, berbeza dengan mim. Mim dia seorang je. Mim je. Dia tidak ada yang lain lah. Dia ada mim sahaja. Okay, so hukum mim ada berapa kat situ? Kalau kita tengok sini dia ada 3 sahaja. Iaitu yang pertama idgham. Kan? Yang pertama tu idgham. Yang kedua apa? Yang kedua ikhfa. Ikhfa syafawi. Yang terakhir izhar.
Okey, maksudnya secara ringkas hukum mim ataupun mim sukun hanya ada 3 sahaja. Iaitu sama ada dia masuk, dia sembunyi atau dia jelas. Okey, dari 3 je. Tak banyak So tak perlu nak pening lah, dari 3 je. Berbeza dengan nun dia ada sampai 5 kan. So Ulang balik macam mana? mim jadi 3 je kat sini. Idgham, ikhfa, izhar. Kalau nun tadi dia ada sampai 5 kan. Dia ada apa tadi yang pertama kita belajar izhar. Betul? Izhar apa dia? Izhar halqi. Yang kedua idgham. Idgham pun ada 2 kan. Idgham apa? Idgham Bi gunnah dengan idgham Bila guna. bila gunnah. Okey. Dia ada 2 tu kan. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Lagi dia ada apa lagi tu? Iqlab. Dia ada juga iqlab lah. Okey, yang terakhir ikhfa. Okey, dia ada sampai 5 hukum. Dan berbezalah huruf dia tu kan. Izhar ada 6 huruf, idgham bi gunnah ada 4 huruf, idgham bila gunnah ada 2 huruf, iqlab 1 dan ikhfa ada 15. Okey. Hukum mim mati ni pula dia ada 3 je. Jadi kita tengok ringkasan dia. Okey. So, kita dulu contoh yang pertama. Maksudnya sini satu je huruf, idgham mislaini, hurufnya satu sahaja. Okey, apa huruf dia? Mim. Maksudnya mim mati bertemu dengan mim. Satu je huruf. Dia tak banyak, satu je huruf. Okey. So bila kita baca dekat sini kam min fi'atin, boleh kam dia bunyi dia kat sinilah, kam min fi'atin. Okey, boleh kita cuba baca sama-sama. 1 2 mula. Kam min fi'atin. Okey, yang kedua dekat sebelah dia fa'anqazakum minha, boleh fa'anqazakum minha, kum minha. Okey, boleh kita cuba baca sama-sama. 1 2 mula. Qalakum minha. Kum minha, terus masuk mim dengan mim tu lah. Maksudnya dengung tak Ustaz? Dan dengung, sorry. Okey. Dan hukum bacaan dia adalah dengung. Mim. Boleh? Boleh. Okey, ada lain nak tanya? Ustaz, maksud idgham mislaini ni apa? Idgham dia kembar lah. Mislaini ni 2 huruf yang berbeza. Dia 2 huruf yang sama. Sorry. Maksudnya mim dengan mim lah. Idgham tu masuk, mislaini tu 2 huruf yang sama lah. Iaitu mim dengan mim. Boleh? Okey. Seterusnya yang kedua ikhfa syafawi. Okey, ikhfa tadi apa maksud dia? Sembunyi kan? So maksudnya dekat sini kita akan sembunyikan huruf apa? Mim. Mim tadilah, mim sukun tu kita akan sembunyikan. So macam mana kita nak sembunyikan bunyi mim tu? Jangan sebut mim mati tepat pada makhraj. Makhraj mim di mana? Bibir kan? So kita baca dekat sini contohnya alaikum biwakilin. Alaikum biwakilin. Dan huruf ikhfa syafawi pun sama satu saja, iaitu huruf ba. Alaikum biwakilin. Berserta dengung. Okey, sorry kat bawah ni dia. Berserta dengung. Alaikum biwakilin. Boleh? Boleh. Okey, sama-sama kita baca. 1 2 mula. Alaikum biwakilin. Okey, yang sebelah wa ma hum bimu'minina. Terus sekali lagi saya baca wa ma hum bimu'minina. Sama-sama kita baca. 1 2 mula. Wa ma hum bimu'min. Okey, ada kena tanya? Belum ya. Okey, kita terus. Okey, yang terakhir adalah izhar syafawi. Apa maksud izhar ni? Jelaslah. Okey, maksudnya dekat sini menjelaskan huruf izhar syafawi. Ada berapa huruf dekat situ? Ada berapa situ? Hurufnya? 26. Ada 26. Selain daripada huruf mim dengan ba tadilah. Okey.
So kita baca dekat sini contoh kan. Buku saya ada dekat skrin ni an'amta mim mati bertemu dengan ta. Jumpa? Okey. So kita cuba baca sama-sama an'amta 1 2 mula. An'amta. Okay, yang kedua sebelah sini ja'alu. Boleh? Ja'alu. Okey, sama-sama kita baca 1 2 mula. Ja'alu. Okey, seterusnya bawah tu amsalakum. Oh sorry, saya baca sebelah. Okey, ke bawah. Okey, saya baca dulu sebelah ni dulu. Amsalakum. Boleh? Amsalakum. Apa bertemu apa ni? Mim mati bertemu dengan sa. Okey, sama-sama kita baca amsalakum. 1 2 mula. Amsalakum. Okey, yang kedua sebelah dia tu. Okey, bawah lah kalau buku tu. Apa dia? Ada berapa tu? 2 kan? Mim mati bertemu sin dan nun mati bertemu dengan mim. Sorry, mim mati bertemu sin dan mim mati bertemu ha. Okey. Tamsaskum hasanatun. Okey, tamsaskum hasanatun. Boleh? Okey, sama-sama kita baca 1 2 mula. Tamsaskum Hasanatun. hasanakum tum. Hasanatun. Okey. Boleh. Ada kena tanya? So itulah dia kepada bacaan izhar syafawi. Okey, ataupun mim sukun lah. Dia tak banyak. Okey. Dia ada 3. Yang ni dia tak dengung, dia jelas je. Betul. Dan dia ada 26 huruf. Okey, dia ada 26 huruf. Huruf dia sangat banyak. Okey. So, kalau nak tanya, boleh tanya. Okay, satu lagi slide. Rumusan. Okay, so ini ringkasan je saya buat. Sorry. Okay. Nampak Sorry. Tadi. Okay, nampak tak? Kepentingan mempelajari tajuk ini. Betul. Nun dengan mim Okey, hukum nun sukun baris mati. Nun sukun tu baris matilah. Dan tanwin sangat banyak dalam Al-Quran. Hukum mim sukun juga tidak terkecuali banyak. Okey, mempelajari dia untuk kita secara sebut dengan betul lah dan membezakan hukum-hukum yang terdapat dalam nun dan mim sukun. Okey, supaya bila kita baca kita tahu dia jelas ke, dia sembunyi ke, dia masuk ke. So itulah dia punya kepentingan. Okey, seterusnya ini just nak go through huruf ni. Okey, tak ada apa-apa. Okey, ini tadilah. Ini carta ringkas dia. Okey, so kalau kita tengok dia ada izhar halki. Berapa huruf tadi izhar halki? Ada 6 kan? Okey, idgham ada 2 kat sini, bi gunnah dengan bila gunnah. Satu dengung, satu tidak dengung. Bi gunnah yang dengung ada berapa huruf tadi? 4 kan? Mana, mim, nun, waw and ya lah. Okey. So, kalau bila gunnah ada berapa huruf? 2. Lam dengan ra. Ini sebut lari dan sebagainya lah. Okey. Lori ke lari ke mana kita mudahlah. Iqlab tadi berapa huruf? 1 ba. Okey. Ifaq berapa huruf tadi? 15. Okey, boleh? Ada kena tanya? So hukum nun sukun kita nak belajar dia ada kat sini ikutkan bahasa mula saya tersebut. Mak tu dia beranak 4 kali tapi anak dia ada 5 orang. Okey, so sebab dia ada satu tu kembar lah. Idgham ni dia kembar. Sama ada dia dengung ataupun tidak dengung. Okey, boleh? Ada kena tanya? Ya. Tak ada Okey, nun sukun dekat sinilah ini perbezaan nun sukun dan tanwin. Okey, nun sukun je dia tu. Kenapa tanwin termasuk? Sebab kalau kita baca san, sin, sun kan dalam dia ada apa? Nun mati. Dia ada nun sukun, nun mati itulah. Nun sukun apa dia punya ni, dia boleh terdapat dalam 1 kalimah atau 2 kalimah. Sama ada dia boleh jadi minhum ataupun anziri. Berbeza dengan tanwin, dia hanya berada di hujung kalimah. Ajaban, ayyamin. Dia akan berada di hujung. Dia tidak akan berada di tengah.
Okey, tanwin dia tidak akan berada di tengah. Dia akan hanya berada di hujung kalimah sahaja. Boleh? Ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Ni tadilah izhar tu apa? Jelas atau nyata. Hal itu huruf-huruf di kerongkong. Maksudnya kita melafazkan nun sukun dengan jelas tanpa dengung. Huruf-hurufnya ada 6. Ini sama je dalam buku, cuma saya letak dalam nota yang lain lah. Okay, cara bacaan dia menjelaskan bunyi nun sukun. So contoh min, hamin. Contohlah inilah. Boleh ke ada kena tanya? Ini just dia punya ni lah. Ini bahasa buku dia lah. Okay. Seterusnya idgham. Idgham ni adalah memasukkan atau menggabungkan. Okay. Iaitu dari segi istilah menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. So ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. So kalau dulu pernah belajar ma'al gunnah, dia sama dengan bi gunnah. Maksud dia lah hukum. Okey, seterusnya bi gunnah iaitu menggabungkan suara huruf yang berbaris sukun ke dalam huruf yang berbaris lah beserta dengung. Betul, huruf dia ada 4 sini. La sahiram mubin contohlah. So dia masuklah. Okey. So itu maksud dia. Okey, idgham bi gunnah ni menggabungkanlah. Okey, yang bila gunnah tanpa dengung. Huruf dia ada 2, lam dengan ra. Okey, ini bahasa buku. Okey, iklab tukarlah. Okey, huruf dia ada 1 sahaja. Menukarkan bunyi nun sukun kepada mim sukun beserta dengung. Okey. Ini saya laju je untuknya, tapi kalau nak slow boleh bagi tahu Okey, bahasa dia tukarlah. Okey, ifa sembunyi, membuat sebutan pertengahan di antara inilah. Okey, ada 15 huruf. Contohlah cara bacaan, jangan sebut nun sukun tepat pada makhraj dan dibaca dengung. Okey. So kesimpulan ringkas dia kat sini kita boleh tengok izhar halqi jelas huruf dia ada 6, dia dengung ke dia tidak dengung. Okey, idgham bi gunnah dia akan masuk ataupun gabung, huruf dia ada 4, dia dengung ke dia dengung. Betul. Idgham bila gunnah dia masuk, dia berapa huruf? 2 sahaja dan dia tidak dengung. Okey. Huruf yang seterusnya iklab, dia telah menukar huruf 1 sahaja dan dia dengung. Okey, bacaan huruf iklab adalah dengung. Yang terakhir ifa hakiki, dia sembunyi, hurufnya ada 15 dan bacaan dia adalah dengung. Boleh? Ada nak tanya? So dengung kat sini ada 3, idgham bi gunnah, iklab dan ifa hakiki. Izhar halqi dan idgham bila gunnah tidak dengung. So bila kita baca dia akan menjadi jelas. Boleh ke ada kena tanya setakat ni? Okey. Kalau laju beritahu Okey, yang terakhir mim sukun. Mim sukun ada 3 je. Izhar syafawi, idgham mislaini dan ifa syafawi. Dia ada 3 je. Berbeza dengan nun tadi dia ada 5. Okey. Idgham mislaini inilah menggabungkan mim sukun ke dalam mim berbaris beserta dengung. Hurufnya 1 sahaja, itu tadilah mim. Okey. Ifa syafawi sama juga menyembunyikan sebutan mim sukun beserta dengung. Hurufnya ada 1 sahaja iaitu huruf ba. Cara bacaan jangan sebut huruf mim mati tepat pada makhraj beserta dengung. Okey. So ini bahasa buku lah. Okey, yang terakhir izhar syafawi iaitu menzahirkan, menjelaskan sebutan mim sukun tanpa dengung. Hurufnya ada 26 iaitu selain huruf mim dan ba. Okey. Dan ini contohlah. Okey, iaitu cara bacaan dia menjelaskan bunyi mim sukun. So kalau ringkasan dia, idgham mislaini adalah masuk menggabungkan, ifa tu sembunyi, izhar menjelaskan huruf dia ada 1 untuk idgham, dia didengung ke tidak dia dengung. Ifa syafawi sembunyi, hurufnya ada 1, dia dengung ke tidak dia dengung. Yang terakhir izhar syafawi inilah dia jelas, dia ada 26 huruf, dia dengung ke tidak dia tidak dengung. Okey, dia tak dengung lah. Boleh? Ada kena tanya setakat ni? Ini ringkasan dengung tadi tu lah, dia punya key dia tu. Okay, yang terakhir, apa itu bacaan dengung? Dengung ni suara sengau yang keluar dari pangkal hidung. Berapa huruf? Berapa huruf sengau pula? Berapa huruf dengung? Berapa huruf dengung? 2 je Apa dia? Apa huruf yang keluar dekat hidung? Mim dengan nun lah. Okay. So kenapa bunyi sengau? Sebab keluar dekat hidung lah, mim dengan nun. Kalau kita baca an, hidung kita akan rasa
getaran. Okey. Suara dengung yang terbentuk daripada pengucapan mim dan nun pada semua keadaan. Okey, secara asasnya sebenarnya huruf yang kita baca nun dengan mim dia dengung. Cuma sama ada dengung betul panjang ataupun tidaklah. Okey. Tapi mudah dia tak dengung. Itu jelah. Okey, maksudnya yang dengung tadi tu bacaan dia 2 ataupun 3 harakat. Kalau yang tak dengung tadi baca jelaslah. Okey, cara bacaan dia adalah menahan atau memanjangkan bunyi nun sukun atau mim sukun dengan kadar 2 harakat. Cuma kita baca panjang sedikit 3 harakat ataupun 4 supaya bacaan itu lebih sempurna. Boleh ke? Ada kena tanya? Boleh ke? Takut laju sangat. Boleh. InsyaAllah. Screenshot. Okey, screenshot. Kalau saya tu nanti kan saya send dekat dalam grup Okay. Cuma ini bahasa buku. Bahasa buku ni dia baguslah untuk nota, tapi untuk bacaan harian tu takut keliru So lebih mudah sebenarnya praktikal lah cara bacaan Okay, so selesai. Sorry. Okay, ada kena tanya setakat ni boleh ke? Puan Nadia, Cik Syed, Puan Nazrina, Puan Liza okay dengan suami kan? Okay, ada kena tanya? Hukum nun sukun dengan mim sukun ni sebenarnya dia mudah, cuma kita kena praktis baca. Okay. So kalau kita jarang baca ataupun kalau kita bukan jarang baca, kalau kita tak tahu so kita tak boleh nak baca. Okay, hukum nun sukun maksudnya contoh ifak tadi kan. Kita tak boleh nak baca kalau kita tak tahu cara bacaan dia. Iaitu macam mana tadi cara bacaan ifak, jangan sebut nun ataupun mim mati tepat pada makhraj. Berserta dengung. Okay, so kalau kita tak tahu kaedah, dia akan jadi agak sulit lah untuk baca. Takut dia akan jadi baca dia lari sikit. Okay, dan perlu kelatihan lah pembacaan tu. Dan pembacaan tu latihan dia selalunya kat kelas lelaki lah. Okay, boleh? Alright, so ada ke nak tanya? Tak ada Tak ada Ustaz. Okay. Saya ada kerisauan, saya punya line hilang sebenarnya. So, tak ada dengar suara kan. Takut saya apa? Dia seorang kan. Yang pun dah hilang line Okay. So kalau tak ada, insyaAllah minggu hadapan kita akan masuk kepada tajuk mat. Mat ni dia lain maksud saya kalau nun dengan mim kita tahu kaedah. Kalau mat sebenarnya lebih kepada cara bacaan. Maksudnya dia tak susah, dia hanya ada 3 je bacaan, 2 harakat ke 4 harakat ke ataupun 6 harakat. Okay. Tapi yang susahnya tu bila nak baca lah. Maksudnya takut dia tak sekata panjang pendek tu dia tak jadilah. Okay. So itu kerisauan je lah. Okay. Kita akan tengok mat nanti dia akan masuk tu lah. Okay. Untuk minggu hadapan. Untuk hukum mat dia memang kena banyak latihan membaca je sebenarnya. Okay. Boleh? Ada ke nak tanya? Tak dia So untuk malam ni memang saya saja ulang kaji untuk kita refresh balik dan bersedia untuk masuk ke tajuk seterusnya lah. So nanti nun sukun mungkin tak sempat dah nak ulang. So nanti kalau rasa tak berapa faham boleh ulang balik video ni ataupun boleh WhatsApp saya teruslah. Okay, sebab hukum nun sukun dan mim ni dia memang dia mudah je sebenarnya. Cuma kena faham je lah konsep dia macam mana. Okay, boleh? Ada nak tanya? Tiada. Okay, tak ada. So saya terus pada yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim bi barakatil qur'anil azim. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami, semua yang Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, semua yang Engkau yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah apa yang kami telah lupa dari Al-Quran, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran, dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam, dan jadikan Al-Quran sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.